Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'assir karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa Allah Ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada yang lepas tentang Allah dulu ya Allah. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang sempurna. Kesenangan pun tak ada yang sempurna. Walaupun kesenangan dalam dunia ini, tapi masih lagi tidak sempurna. Kesenangan yang sebenarnya ialah di akhirat besok. Di dunia ini walaupun kita kaya, walaupun kita kaya dengan duit banyak, rezeki banyak, pun tidak senang yang sempurna. Kenderaan kita besar pun tak sempurna, rumah besar tak sempurna, isteri cantik pun tak sempurna, ramai pun tak sempurna, semua tak sempurna, kan? Jadi yang semua di akhirat sajalah. Jadi bagi orang yang ada ilmu tasawuf, yang ni kan, dia akan berfikir lain lah. Semua tak sempurna. Kemudian dalam ni yang kita nak bahas ini ada satu cerita dulu. Cerita Raja Bani Umayyah. Jadi kerajaan Bani Umayyah ni kerajaan selepas kerajaan Khulafaur Rasyidin. Okey? Iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kerajaan Umayyah ni kebanyakan kerajaan ni gaji-gaji dia teruk-teruk. Boleh kata semua gaji dia teruk. Yang tak teruk seorang je, Umar Abdul Aziz. Itu je. Lain tu semua teruk. Yang mati tercokik buah apple lah, yang itu lah, ini macam-macam. Contohlah kan. Nah, ini satu kisah lagi kita raja ataupun khalifah Bani Umayyah. Apa cerita dia? Ada satu riwayat menyebutkan bahawa ada seorang maharaja. Adalah raja, mahal lagi. Berarti raja sangat-sangat raja lah. Pada zaman Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah tu, yang ingin mengecap kenikmatan dalam dunia ini tanpa ada rasa kecewa, walaupun dalam keadaan sehari saja cukup. Dia nak mengecapi kenikmatan dunia ini tanpa rasa kecewa, seronok sangat, satu hari dia katanya. Jadi dia pun merancanglah. Dia pun mengumpulkan isteri-isterinya yang cantik-cantik. Jadi gaji-gaji ni isteri itu lah cantik-cantik, kan? Dikumpulkan isteri cantik, kemudian dipilihnya antara mereka yang tercantik, seorang yang paling ia cintai, dan mencita-citakan alangkah nikmatnya apabila melihat isterinya yang tertawa berseri-seri. Ini nak cari nikmat yang sempurna dalam dunia. Maka dikilik-kilik ni dikung agaknya isterinya itu sehingga terpingal-pingal, ketawa lebar, merasakan seronoknya. Nah, isterinya seronok sangat bila dia buat dia baca macam tu. Ini gelepik. Kilik. Apa dia gelepik? Kita letak. Nah, di waktu sedang ternganga, gelak besar isteri kan. Nah, di waktu sedang ternganga, mulutnya disuapnya lah dengan buah anggur dalam kerongsong isterinya, sehingga mati ketika itu juga. Allah. Cokik lah. Kalau kita cokik lah, matilah isteri dia. Ketika itu juga luar biasa kesedihan. Tadi seronok sangat, bila mati isteri dia, luar biasa keadaan dia tu, kecewaan baginda raja itu, dan ia menangis tiada berhenti-henti. Sebab isteri dia disayang, dicintai, dia mati. Dia pun menangislah. Luar biasalah kecewa dia.
Dia tadi tak nak kecewa kan, akhirnya kecewa, sedih, kecewa yang amat sangat atas kematian isteri dia. Tak pun seperti sampai-sampai ia ingin agar isteri tidak dikuburkan, biar dia macam baik. Tapi mana boleh. Namun apa boleh buat? Setelah dikuburkan, ia ingin pula ikut masuk kubur. Padahal tadinya ia ingin merasakan nikmat yang secukup-cukupnya. Demikianlah keadaan dunia ini. Kerana dunia tempat ujian, agar dengan ilmu sir, engkau, sir itu ilmu rahsia, engkau berjaya mengagungkan Allah dan ikhlas kepada Allah, maka engkau mempunyai niat yang baik agar selamat dari penyakit yang merosakkan amal kita. Semuanya itu akan diterangkan dalam kitab ini yang diberi nama Minhajul Abidin. InsyaAllah pun terjemah. Ini contoh mana dalam hidup ini tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Ada kebahagiaan tapi tak sekadar je lah, tak kekal, tak kekal itu tak sempurna. Itu maknanya. Jadi maknanya carilah kebahagiaan walaupun di mana anda tidak akan dapat kebahagiaan yang sempurna. Pasal dunia ini bukan tempat mencari kebahagiaan. Tempat kebahagiaan ialah di akhirat. Itu tempat kebahagiaan sejati di akhirat. Kita raja Khalifah Bani Umayyah. Kalau jadikan macam tu, sebenarnya cerita tu dah tak cantik kan. Kemudian dia kita fikir itulah. Raja kuasa di tangan dia, kebendaan di tangan dia. Semua ada raja, isteri dia ramai, cantik-cantik. Tak semua dia pilih yang cantik. Di antara yang tercantik tu, dia pilih yang cantik sekali. Konon nak kepuasan hidup, sari dia lah. Tak sempurna juga. Akhirnya daripada nikmat yang tak sempurna pun, mati isteri, sedihlah sesedih-sedihnya, menangislah yang sesedihnya. Dia tak mau isteri janganlah kuburkan di sini, biar dia mencari. Mana boleh? Bila dia kubur pak, dia nak sama sekubur, mana boleh? Tapi itulah manusia, kan? Jadi tak ada. Jadi kebahagiaan tu mana duduknya di sisi Allah Taala saja. Maka adalah ayat doa kita baca wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Allahumma wa ya Tuhan kami, ya Allah, antas salam, engkaulah yang memiliki kebahagiaan itu. Wa minkas salam, daripada engkaulah datang kebahagiaan itu. Maknanya Allah Ta'ala berhak, berkuasa mencampakkan rasa bahagia dalam hati hamba yang dia kendaki. Wa ilaika ya'un salam, dan kepada engkaulah kembali kebahagiaan itu. Allah Ta'ala berkuasa tarik balik kebahagiaan yang diberikan kita. Mana dia berkuasa memberi, dia berkuasa tarik balik. Maka kita diajar berdoa, fahayna rabbana, maka hidupkanlah kami dalam dunia Allah bisalam, dengan penuh kebahagiaan di dunia. Wa adkhilal jannata, dan besok masuklah kami dalam surga. Nama syurga itu Darussalam. Ya? Jadi kalau kita nakkan kebahagiaan, mana dudukkan kebahagiaan itu? Di sisi Allah. Jadi kita hanya dapat kebahagiaan itu bila bawi dari Allah Ta'ala. Jadi bawi kita pula ceneke, dia tarik balik. Tarik tu ceneke. Ceneke tak tahu ya? Tak. Ceneke ni katanya Ngelat. Bukan pelet tau. Ngelat. Mengelat. Ngelat. Cengkelet Cengkelet. Cengkelet. Sama cengceng dah. Cengkelet tau. Tak tahu juga ya. Ya, lewat bahasa sini saja. Dalam bahasa Dia tahu pasal tu aku bilang, awak tak tahu ya. Awak padahal dia tak tahu. Sebaik orang mengaku dah tahu. Ha?
Orang Melaka tu jiran. Oh jiran. Tak tahu pakai. Tahu tapi buat tak tahu. Oh. Okey. Kalau kita tak betul-betul lah Islam. Itu sebab kita sekarang mencari dalam hidup ni, kita mencari kebahagiaan. Dengan itulah, dengan indah, dengan indah. Kalau orang tu tak ada harta, tak ada rumah pun lebih kurang, kenderaan tak ada, makan tak cukup, tapi dia bahagia. Jadi bahagia tu pernah tu ada dia bahagia, walaupun tak beringin, bahagia. Kadang-kadang itu pun tak tahu pasal apa makna bahagia. Bahagia ni dia satu rasa yang dicampak dalam hati orang ni. Jadi bila kita mulut buat kebetulan ni apa makna bahagia? Tak dapat jawab. Kadang kita tak dapat. Dia rasa. Bila rasa ni tak akan cerita orang. Itulah macam jangan ke rasa dalam hati. Buah dirian sedap kan? Bukan buah dirian yang sama kan? Sedap tak ada ni sedap. Macam mana rasa? Sedap kan? Dah sedap macam mana rasa kan? Sedap kan? Jadi tak ada nak cakap. Rasa kan? Itu baru rasa dengan lidah tu. Lidah saya mungkin sedap cara saya. Lidah tahi rasa tahi lah. Jadi sedap. Dia tak kata macam yang Ustaz rasa lah. Tak boleh cakap. Dia tak tahu apa yang saya rasa. Kan? Itu baru dengan jasmani ya. Jadi dengan rohani lagi lain. Itulah. Jadi artinya bahagia ni tak dapat nak cakap. Kalau katakan bahagia atau kesenangan atau kesedapan yang sementara kat sini. Tapi kalau di akhirat Sedap ni lebih jasmani. maksud saya kalau sedap, bahagia itu nilai-nilai yang bagus lah ya. Makna itu hanya sekejap je sementara je kat sini. Lepas tu tak sedap lah. Tapi sekejap pun tak sempurna. Tapi kalau akhirat dia sentiasa sedap, sentiasa bahagia. Itu lain lah, itulah. Yang tu nak cari. Itu as-sa'adah al-abadiyah. Kebahagiaan yang Berkekalan. Kita tak tahu, kita belum sampai. Tak tahu. Dia raja di paling banyak. Nak carilah kepuasan hidup yang sebenarnya. Daripada nikmat sangat sikit itu, tukar menjadi sedih. Tukar menjadi kecewa. Jadi tu satu. Ha? Dia geletik, bila dia gelap. Ambil anggur, masuk. Dia sempat dengan isteri gelap. Bila isteri dia gelap, lagi cantik. Jadi bila lagi cantik isteri tadi, dia seronok tu akan makan banggur ni. Tak ada surat tu praktik kan. Dia dah gelap, dia sumbat dia buat anggur, tu pasal mati. Sampai tak dapat buang kawan tu kan. Balik buat tu. Balik dia dulu buat. You buat dulu kan. Gambaran dia lah kan. Jadi mana nak cerita ni konsep dia, bahagia tu tidak akan sampai ke mana pun. Sedap tu je. Walaupun seronok macam mana tak ada tak ke mana. Tak perfect lah. Maknanya akhirat sentiasa sedap. Akhirat dia perfect. Sentiasa sedap. Ya. Akhirat dia perfect. Meningkat ni. Itulah maknanya. Jadi kita belajar ni pun, kita kitab ni pun nak cari itulah tu. Macam mana nanti kebahagiaan di akhirat. Pasal bila orang dia dah nampak. Tu dia tak nak benda lain. Dia tak nak orang lain. Bila dia dah nampak, dia nampak pun ada bahagian-bahagian dia. Ya. Dia nampak. Lepas tu dia tak, dia luar ni tak nak kawin lagi dah. Walaupun dia nampak bahagian dia saja yang sikit. Dia tak yang lain dia tak nampak. Dah, dah puas. Itulah kebahagiaan dia. Itu contoh lah. Bagi orang yang dah sampai kepada maqam fanabillah, fana af'al ke, sifat ke, zat ke, zat lagi tinggi lah kan. Lain daripada yang dia nampak dalam alam maqam fanabillah tadi, memang pada dia tak ada minat. Ingat, tak sudah. Macam Nabi kita lah. Iyalah. Kata Aisyah kalau kau nak aku ceraikan kau, kan? Ha? Dia ke sebahagian sini. Kalau dia nak kemewahan di dunia ni, aku ceraikan kau, kan? Kita pasal dah nampak sana. Ya. Kebahagiaan akhirat lain kan. Jadi kebahagiaan yang paling besar sekali ialah melihat Allah Ta'ala. Kau di akhirat pun melihat Allah Ta'ala ada. Jadi siapa dah dapat tengok Allah Ta'ala masa hidup ni kan, dia tak nak lagi yang akhirat tu lah. Al-Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Inilah dia. Sebab orang-orang yang punya syekh-syekh tarikat dia dalam tarikat tinggi, dia tak banyak cerita ni dah. Dia banyak cerita ni orang tak sampai ni. Kerja sana, kerja sini. Tapi dia semua cerita kebahagiaan. Iya.
Apa kau pergi orang kau jadi duit banyak ni? Okey, nak mencari kebahagiaan hidup. Apa nak pergi orang milih nak isteri ni? Carilah yang tercantik sekali kebahagiaan hidup. Boleh pun ya berkaitannya boleh pakai tak saya nak Lamborghini yang tercantik. Nak kebahagiaan hidup. Tak ada ya. Nah, jadi semua itu bukan susah hati dah. Kan? Tak. Contohlah. Okay. Macam mana pun tak sampailah. Taj Mahal. Kan? Kasihnya seorang lelaki gaji juga kan? Kepada isterinya. Buat itu. Sampai tak kebahagiaan. Itulah Shah Jahan kan? Shah Jahan tu lagi perempuan. Perempuan yang mana? Taj Mahal. Tak apa semua ya. Sejarah, belajar sejarah. Shah Jahan. Sebelum benda ni idola lah. Sejarah ya. Okey. Adapun yang fardu ain di ilmu dia lah. Bagimu untuk mempelajarinya terdapat dalam ilmu syariat, yakni ilmu fiqh. Kelebat fardu ain ni ayangnya, fotonya, zakatnya dia itu kena belajar dalam ilmu syariat, yakni ilmu fiqh. Inilah yang selalu saya dilalui. Tiap-tiap ilmu yang pekerjaannya fardu ain kepada kita seperti ibadat, seperti taharah, salat, puasa dan lain-lain itu dipanggil fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib atas tiap-tiap individu mukallaf. Ain itu maknanya individu. Jadi fardu ain, fardu atau wajib atas tiap-tiap individu. Seperti taharah. Kita yang wajib sembahyang. Tapi taharah ni dia tak ada kata wajib. Tapi bila nak sembahyang disyaratkan kena ada wuduk. Jadi dengan tak langsung wuduk tu adalah wajib kita pakai, wajib ada, dan bila wajib ada kita wajiblah belajar. Okey? Wajib apa hukum belajar mengambil wuduk? Hukumnya fardu ain. Sebab kita nak guna pakai dalam sembahyang. Nak guna pakai masa kita tawaf haji. Mengenai ilmu ibadah haji, zakat, jihad, jika pekerjaan-pekerjaan itu sudah wajib bagi kita, maka wajib pula mempelajarinya supaya engkau melaksanakannya dengan cukup sempurna. Bagi orang yang belum pergi haji dan syarat wajib haji itu belum sampai kat dia lagi, dia belum lagi wajib. Tapi bila dah cukup syarat-syarat nak pergi haji itu dan dia nak pergi haji dah, maka barulah jatuh wajib belajar bab haji. Macam begini kan, orang tu pergi daftar haji. Kemudian bila sampai dah wajib, maka sudah wajib belajar. Maka tabung haji pun ngajarlah dekat mana tempat sebanyak 17 kali. 17 kali tu. Sampailah dia tamat 17 kali. Pandai ke tak pandai tak boleh. Ya? 23 Ustaz. Ya? 23 sekarang. Utama hari. 23. 23. Pasal agak hari tu tak cukup lah kat tu. Tambah jadi 20. 23. Elok itu. Dia nak bagi mahir betul. Tak jadi dia tu. Sekali belajar sampai ganti orang. Yang orang tu yang 5 orang ada, separuh orang ada, yang pokok ada. Yang tidur ada. Yang tidur ada. Orang tua. Sadarkan ini. Orang tua pendengaran kita dah mula kurang. Mata dah kabur. Otak pun dah tak pick up lagi. Iya. Betul Ustaz. Bila dah tak pick up, muka pula bercakap tu dalam pagi tu, bahasa suara dia bukan ke telinga apa itu masuk dah. Dia langgar ke dinding sana, langgar ke dinding punya. Itu baru masuk dalam telinga kita. Apa jadi dah? Masa kelas kombang bunyi. Dia masuk dalam telinga kita dalam bentuk kombang. Jadi telinga kita pacik kan.
siap tu. Okey. Tak, saya pun kursus juga. Ikut orang kursus tu, kita kursus juga kan. Tapi saya sebagai peserta kursus, saya dengar waktu mengajar. Cuma nombor ni. Macam kita ni tahu dia nak ajar, kita pun tak, kita tahulah. Dengan sepatah pun kita dapat jawab. Orang yang lain ni cuma tahu. Jawabnya memang tak tahu. Sebab ni saya tengok sendiri dengan mata kepala sendiri. Bila sampai dapat tawaf hati contoh kan. Ada orang tua tanya saya, bukan jemaah saya lah, jemaah orang lain. Ni kita nak tahu mula kat mana kata saya. Pasal pun dulu ada lain hitam tu kan. Sekarang ni lain hitam dah tak ada lagi. Lampu hijau je. Payah je lah kita lampu hijau kan. Kalau ada garis satu sekompangnya sampai lah ni lah hitam pun tak ada lagi. Lepas tanya pula tadi, kita pada niat sini kau kata dah. Pada niat ke sini kau kata dah. Jadi saya kata lah, kita belajar. Dulu tak niat ke situ. Tuan-tuan confused. Jawabnya tak berani kan. Sampai kita jalan je lah, berpajar lah terus. Tak payah niat. Pasal niat tadi, masa kita tanya, aku menunjukkan haji kan, itu niat lah. Jadi tawaf tu satu daripada pekerjaan lagi. Jadi tak payah niat lagi. Yang kita baca sebelum tawaf itu doa. Allahumma inni uridu gitu kan. Wahai Tuhan kami ni nak lakukan tawaf. 2 kali tawaf haji. Permudahkanlah ya Allah. Kan gitu kan? Itu bukan niat. Itu doa. Ya? Tawaf mudah. Ya? Tawaf mudah. Tawaf? Dan ini pecahnya. Tak faham soalan tu. Dalam kelas Niat tawaf. Bukan itu. Macam mudah. Niat sunat kan? Sunat. Mudah. Sunat. Tapi kalau tawaf bidah itu wajib. Macam tu tidak. Tawaf bidah wajib. Bukan niat lah. Tawaf bidah wajib. Tawaf kudum wajib. Kalau lain-lain tu sunat. Kalau tawaf pasal kita dah niat dulu. Macam tawaf apa ni umrah kan. Kita dah niat nak ke Madinah kan. Tak apa, tawaf niat dia lah. Kalau niat kan niat dalam niat berat. Okey? Berdoa. Sebab dia kena mula Allahumma inni uridu. Okey? Itu contoh. Jadi maknanya dia orang ni belajar kata dia belajar kat Parijaya. Majlis tu dah besar. Orang cakap depan lah. Soro tu kan tahu lah. Kan? dia punya audio visual, audio dia tak Cantik. dia macam sikit budaya. Melewati. Tengok nasib lah. Itu masalah kan. Lepas tu pula, lepas tu perkara yang diajar di tempat ngaji itu pada saya tak cukup. Itu sekadar ilmu fiqh saja. Faham tak? Sah ayubul haji itu. Tapi soal konsep ihram tu tak habis. Ihram ni dua, satu ihram haram, satu ihram harus. Yang ihram harus tu yang dia ajar di tempat ngaji tu. Tak boleh tuku misai, tak boleh tuku buku, tak boleh itu, tak boleh ini, tiga boleh. Itu harus, ihram harus. Sebab harus tu maknanya sebelum kita niat ihram, kita boleh potong kuku. Tapi bila dah niat ihram tak boleh lagi. Kalau buat konon dah. Tapi ada satu ihram lagi, ihram haram. Ihram haram ni sebelum niat pun lagi pun tak boleh. Dalam niat pun lagi tak boleh. Contohnya cakap bohong, contoh kan. Sebelum kita niat haji, ihram haji boleh cakap bohong? Tak boleh. Kalau dah niat haji, ihram bohong lagi tak boleh. Kalau cakap juga bohong, apa jadinya? Haji itu tak batal. Tapi bird. Haji itu sah tapi macam tak ada. Macam tak ada. Itu yang balik tu Haji Marlboro. Dia kebanyakan kita semua tu haji tu. Pasal dia tak jaga yang ihram haram.
dalaman tak ada. Bayangkanlah 5 hari bukan cari. Duduk dalam bilik, kupen. Yang mohon cerita ni bukan buat agama kan. Cerita dia sekap datang pula sama pula masuk kampung. Kopi dia sama pula. Ngai. Dia ngai, kita pun ngai. Bila buka kita ngai ni kan tak sudah. Dapet ikan, dapet udang, dapet itu, dapet tu, dapet. Bosok-bosok lah kan. Sungai mancing, laut mancing. Habis tu. Habis. Tak ada. Contoh seperti itu. Kalau orang tu minat pula benda lain pula, lain lah. Ikut kegemaran suka dia. Kadang-kadang ada orang tu nak tunjukkan pandai dia pula. Itu dia tahu, ini dia tahu. Semua dia tahu bahawa cerita. Kau ni. Dia pula ngajar orang situ. Oh, macam-macam. 1001 macam. Lepas tu mohon. Mohon. Elok dalam masa ni lagi dalam era pun jangan mohon. Iya. Contoh. Lepas tu dalam era haji makan bawah rambut tak peduli orang belakang. Orang belakang tengok tahu lauk dah habis. Dia 2-3 disosah. Ikan goreng, ayam goreng tu satu orang dia 3 dia lah. Habis. Adab tak ada orang. Contoh. Jadi kalau saya dah tengok ada tu kan, malam kan kita ada kuliah pendek, saya kru lah kan. Contoh. Jadi era haram ni lah yang tak ada dia ajar dekat orang ni. Memang tak ada pun. Sebab saya pergi kursus haji ni kan. Masa tu dibuat oleh USIM. USIM tu mengaji kerjasama dan dia akan mengajar orang yang akan membimbing orang pergi haji ni. Orang tu ada sijil lah. Lepas tu, ini bab ni tak ada. Jadi masuk kursus tu saya sambut dia lewat ni. Tak masuk. Tak masuk. Jadi saya diam je kan. Tak adalah saya nak manja-manja ni kan. Kan pandai lah. Bayar lah. Itulah gambaran tu. Jadi kalau kita nakkan ibadat kita tu betul-betul perfect, mestilah zahir dan batin itu dua-dua tu mesti selari. Baru dia jadi. Tak selari tak ada. Kalau kan kili itu sah lagi. Pantang yang zahir itu memang tak langgar kan. Memang sah, haji itu sah. Tapi dia jadi haji, zakat, kita sampai wajibnya baru kita belajar. Tetapi jika belum menjadi kewajipan kamu, kerana belum ada syarat macam haji, maka mempelajari ilmunya pun belum menjadi fardu ain. Nampak ya? Tapi kalau belajar, dia tu. Demikianlah batas yang dimiliki tiap-tiap ilmu tadi. Jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang belum lagi fardu ain. Tapi dia akan jadi fardu ain. Tapi kalau macam kita ni belajar nak ngajar orang, kita kena wajib belajar. Jadi masa saya dah belajar semua, tapi belum bergaji lagi. Masa tu memang betul. Saya nak cerita dengan orang pun susah hati. Sebab kalau tanya ada orang kan tak tahu jawab. Sebab saya tak pernah pergi haji. Tapi macam orang pandai ya. Itulah inilah kan. Dan kita tengok pun tidak lagi. Jadi bila saya dah pergi haji, baru kita nampak. Itu sebab pergi haji, saya pergi awal. Mana hari yang kedua, saya tolak pergi haji. Tujuannya, benda yang saya dah tahu lah kepala kita tadi, sampai sana nak tengok. Sama tak dalam apa yang kita belajar. Tengok dia. Jadi lalu ngam lah kita tengok.
Jadi kita bercakap pun senang. Ni. Bila pergi umrah dah banyak kali kan, lagi senang. Pasal kita dah tahu lah, ni kau ni. Tapi induk itulah, ihram. Hendaklah dimaklumi, adalah wajib bagi setiap orang untuk menghimpunkan atau melakukan secara terpadu antara syariat dan hakikat. Ini lagi satu. Jadi bila kita dalam ibadat, syariat itu yang zahir, hakikat itu yang batin. Maknanya luar dalam mesti sekali jalan. Nampak kan? Mesti sekali jalan. Kerana tanpa adanya syariat, maka seseorang itu akan menjadi batal atau sentiasa dalam kesalahan. Kalau kita syariat kita tak betul, umpamanya kita baca Fatihah tak betul, contohlah kan. Jadi dengan sembahyang kita tu cacat lah, salah lah. Bila salah nak kita batal tak tahu lah, tapi cacat habis. Kalau syariat itu tak betul. Dan syariat tanpa hakikat adalah kosong. Kalau syariat dia betul, hakikat dia tak ada, hakikat dia tak ada, kosong. Kosong tu macam tak ada. Plastik botol lama. Tak semua lama-lama dia nak kan? Orang lama tak nak ni. Ramai orang. Ramai jalannya. Orang lama kan? Okey, syariat tanpa hakikat adalah kosong dan gersang. Mana syariat baca betul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, betul sangat. Sampai Assalamualaikum, betul sangat. Sembahyang tu sah. Dari sudut syariat, sembahyang tu sah. Tapi bila dalaman tak ada sama, kosong, gersang. Kosong tu tak ada orang kan? Gersang ni apa? Lebih daripada kosong lah kan? Gersang ni nak hidup pokok pun tak ada faedah. Penulis digunakan perkataan gersang. Contohnya, orang yang memakai hakikat saja dalam baik, iaitu jika engkau menyuruh solat kepadanya, ia akan menjawab, tidak perlu bagiku menjalankan solat, kerana jika aku sudah ditetapkan bahagia dalam Lauh Mahfuz, pasti aku masuk syurga. Pula dia. Walaupun tidak solat. Dan sebaliknya, jika Allah menetapkan dalam aku dari golongan orang celaka, tentu aku dimasukkan ke neraka walaupun aku mengerjakan solat. Demikianlah celaka dan sesatnya orang yang hanya berpegang kepada hakikat sahaja tanpa syariat. Ini hakikat di segi tauhid. Ini bukan hakikat dalam tasawuf. Ada lagi tu. Ini hakikat tauhid. Mana tauhid ni di azali sana dah ada nama kita ni. Nama kita ni kalau masuk syurga dah ada tercatat ahli syurga. Kalau kita ni tercatat sebagai ahli neraka, dah tercatat ahli neraka. Memang dah ada. Tinggal kita tak tahu. Kan? Allah Ta'ala yang tahu. Kalau kita mengambil berpegang kepada konsep itu, kita kalau sembahyang ria-ria pun, kalau kita masuk neraka ya. Kan? Tapi kalau kita masuk syurga, tak pergi tadi, kalau tak sembahyang pun masuk ya. Jadi apa jawapannya? Eloklah tak sembahyang. Kalau tak sembahyang, masuk neraka padan muka. Oh penuh kan? Tinggal kalau masuk syurga, alhamdulillah, baik betul ya Allah. Yalah kan? Jabariyah. Jadi kita ni Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita beribadat sembahyang pokok bukan kerana syurga, bukan kerana takut masuk neraka. Kita sembahyang ni semata-mata menunaikan perintah-perintah. Tinggal itu pulanglah kerja dia. Nak syukur kenapa tu pulang kerja. Cuma kita minta ajalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jelas. Minta syurga kau jauh neraka, luar sembahyang. Dalam sembahyang ada tak yang kita syurga neraka? Tak ada. Oh, tak ada. Duduk antara sujud tak ada cerita syurga neraka. Duduk antara dua sujud tak ada apa? Dalam sujud tak ada neraka. Tahiyat tak ada neraka. Duduk tak ada. Lepas salat, lepas assalamualaikum barulah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lain betul dua sembahyang kan. Jadi jangan kaitkan sembahyang tu dengan jadi pahala sembahyang pun kita fikir sembahyang tu okey lah tak. Sembahyang tu sah tak sah dia mesti zikir juga. Bergantung ke atas dalaman kau ni. Ya dah. Ha? Contohnya dalam menemui piawaian yang terjadi Ha. banyak ada orang yang terjadi. Memang Dibukti je lah. memang Jadi tak duduk. itu sebab kadang sahabat Nabi Haji itu Nabi Haji saya datang selesai orang saya 3 kali 5 orang. Kadang satu keluarga dia, saya dah 10 orang Ustaz. Bawa saudara tak. Duduk sini asing aja. Nak kena haji mabrur kan. Itu ramai tu. Tak macam contoh Osman B. Cikgu Osman B. Dia nak pergi ke umrah ramai. Jadi Buyung. ha? Osman Buyung. Pernah ke? Cukup. Itu sebab Osman B. Tak kat Seremban je seorang buyung. Lain semua kat Perak. Ha? Lain semua kat Perak aja dia buyung. Kat Seremban tak ada. Ya. Ya. Buat kau buyung kan? Buyung kan? Abang buyung. Pakai lambiang tadi ya buyung. Pakai lambiang buyung. Jadi artinya dia satu keluarga lagi pakai 10 orang, sini duduk. Bagi saya setengah jam cukup. Kita lagi di era haram ni kan. Mau jangan tu. Kena yang terbaik era haram ni nombor 1. Era haram ni kalau kita terlanggar pun boleh bayar dam. Kalau era haram ni boleh bayar dam tak? Tak ada bayar dam kan? Ha? Tak ada. Kalau kita cakap bohong, mengipik kan? Macam ni ha? Dan nak pergi tahu. Tak boleh semuka elok. Tahu kan bukan. Dah kalau nak pagi tu boleh terus jauh bohong. Dari segi praktikal ya. Belum cukup. Mudah-mudahan lah. Ni macam ni lah. Kalau orang pergi haji macam ni kan, memang senang mengipik ni. Cerita betul satu dengan tu. Kan? Ha? Semua persoalan ni. Permulaan dia. Siapa dia? Pas apa dia berhenti? Jawabnya dia sudah jadi. Tengok dah. Lepas dia menang Bulan Raya, dia heboh lah. Kita punya besar. Jadi dia jadi besar tapi dia dah jadi. Saya hanya jadi besar setahun je cukup. Tempoh setahun tu dah berlalu. Jadi nanti kena tunai kalau janji dia tu. Itulah cerita dia kan. Betul tak tindakan haji? Betul. Tunaikan janji. Cerita dia lah kan. Bila dia dah dia letak jawatan, lantiklah Razif. Razif. Bila naik Razif, dia pun marah. Dia pun letak, bukan letak jawatan. Keluar daripada UMNO, orang ke? Ha? Dua. 3. Masuk dia lah. Ya? Masuk dia lah. Masuk dia 3. Keluar daripada 3 orang. Ha? Ya, kita ini vacancy lepas tu yang vacancy. Itu tak tahu lah kan. Tapi cerita yang apa itulah dia letak jawatan bukan letak jawatan lebih besar, tapi keluar tu daripada kenapa dia keluar? Tentulah kecewa. Kalau dia tak kecewa, dia tak akan keluar.
peristiwa yang amat besar. Kalau letak jawatan saja tak ada masalah kan. Allah alam. Nah, jadi mana kita yang pro, yang kontra, itu bukan ada pasti. Kan? Di sini dalam ihram nih. Tapi, ya. Masa saya pergi umrah haji dulu lah. Masa itu badminton Malaysia lawan Indonesia final. Fikri. Tak, itu apa nama? Badminton Rudi Otto Thomas Cup. Thomas Cup. Masa itu Malaysia menang. Jadi sedih. Sikit kami. Masa itu dah dia tak ada sebut dekat Sikit Rani. Jailani pun boleh lagi kan? Ada. Di paling Razi. Jailani dah, tapi belum main lagi. Kasih belum main. Ya. Jailani pun jauh, Jailani dari sini. Yang belum tu Rashid. Rashid. Nasi belum. Bawa balik. Nasi belum. Rashid bawa balik begitu. Ya. Monang Malaysia. Pura orang Malaysia pun kan? Okey. Tak, habis. Ini telefon ni kan? Monang yang telefon. Monang tak orang lah.